أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسير الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Saya muliakan Tuan Imam, bahagia Al-Fadil Ayahanda pengurusi Tuan Haji Idris, serta pegawai-pegawai Surau An-Nusrah Nusari Bayu Tiga Bandar Seri Sedayan, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bersih memberi keizinan kepada kita untuk kita berada dalam rumah ni mulia ini. Selesai kita salat maghrib berjemaah, sementara menunggu waktu isyak. InsyaAllah sama-sama kita isi waktu yang mustajab ini untuk kita berzikir pada Allah SWT. Kita buka kitab hadis, mudah-mudahan menjadi bekalan yang baik pada kita selepas kita meninggal dunia nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan majlis kita, marilah sama-sama kita baca umul kitab, hadiahkan bacaan pahalanya kepada orang yang kita kasihi, terutama yang pertama dan terlebih utama baginda Nabi SAW, terhadap para ahli keluarga baginda dan para sahabat-sahabat baginda, kedua ibu bapa kita, guru kita, muslimin dan muslimat yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Kemudian kita selawat 10 kali dan kita tasbih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim bihamdihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik tuan-tuan dirahmati Allah SWT, kita sambung baca hadis kita pada hadis yang ke 26 ya. Hadis yang ke-26, muka surat 73. Ya, hadis yang ke-26 muka surat 73. Tajuk yang diberi oleh penyusun kitab ini itu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Tajuk dia soalan, kenapa hati menjadi keras? Ya, hati ini hati kita lah, hati manusia ya. Kita baca matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tukthirul kalama bighairi dzikrillah
فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. Rawah Tirmizi. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ialah Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, anak kepada Sayyidina Umar lah. Kalau kita jumpa Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, mana dia, nama dia Abdullah, ya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Jadi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memperbanyak percakapan selain untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya banyak bercakap selain dari berzikir kepada Allah Ta'ala itu adalah menyebabkan hati seseorang menjadi keras, dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah Ta'ala ialah mereka yang berhati keras. Mana hadis setuju pada siapa? Dan kepada kita, ya, kepada kita umat Nabi SAW yang telah beriman, Islam beriman. Jadi bila beriman itu ni kena faham apa maksud Nabi percakapan selain untuk berzikir. Maknanya banyak cakap ni bercakapnya dah. Habis penceramah tu banyak cakap, pagi dia ceramah, habis subuh kuliah subuh bercakap, lepas tu kang duha bercakap lagi, kang zuhur kuliah zuhur pula, lepas tu asar kuliah asar, kang maghrib kuliah maghrib, isyak kuliah isyak, lepas tu kang qiyam maulid cakap lagi. Maksudnya percakapan yang merupakan zikir tak ada apa, boleh orang mengaji ilmu. Memang guru kena bercakap, pelajar pun kalau ditanya kena bercakap. Tapi perkataan itu zikir. Zikir ni tuan-tuan, ingat, ya. Maksud zikir itu ialah ingat. Kalau kita buat kawan kita 3 jam, tapi cerita dia, cuba kau tengok ikan mancing ni, mancing, kan? Ikan yang Allah Ta'ala ciptakan ada yang ada sisik, ada yang tak ada sisik, ada yang banyak tulang, ada yang sikit tulang. Tu hari ni tuan, saya buat kajian dengan kawan, pergi ke sungai cari ikan lah, menaju kan. Ikan yang bersisik biasa daging dia lain pada ikan yang tak bersisik. Ikan tak bersisik, ikan milang lah. Ikan bersisik ni pula dia tulang dia banyak, dalam daging dia ada tulang wai tu, bahaya tu. Dia nak makan kena hati-hati. Yang pertama kita boleh ambil iktibar bahawa kalau daging yang sedap, kojo susah sikit kan. Ikan jelawat, ikan lampam, ikan tawar, ikan parang, kalau ikan laut pun sama, bercabang-cabang dia. Tapi daging yang sedap, manis, jarang orang nak makan sebab susah. Jadi kemanisan itu nak digapai dengan kesusahan. Maknanya tadi kena sabar lah, sampai kan ada separuh ikan tu kulit sisik boleh makan. Macam ikan jelawat, ikan kerai, ikan mahal, dia mahal, rugi nak buang sisik tu. Maha kaya Allah Ta'ala. Kalau keluar duit banyak, nak mencari pun susah, makan dengan sisik-sisik sekali. Ikan yang bertulang dalam daging ni, tulang banyak ni tuan-tuan, dia mengelapar kuat. Ikan sebarau contoh kan. Cerita ikan pula. Tak, ni cerita dalam sungai ni, tepi sungai ni tadi bercerita, berzikir pada Allah SWT. Tajuk tadi kan, berberak dia 2 jam berdua, subhanallah, maha suci Allah. Kalau kita duduk dalam air ni, kita tak boleh, sebab kita boleh sekejap. Tapi ikan dalam air tu, dia pun kena bernafas juga tuan. Sebab orang pasang lukah, kalau dia tak tengok 2-3 hari, ikan dalam lukah dia akan mati. Kalau lukah dia tak ada yang timbul atas permukaan, sebab dia tidak boleh bernafas. Ada ikan yang tahan, bolehlah tahan, tapi kebanyakan dia semua akan naik untuk bernafas. Maknanya ikan walaupun dalam air, dia perlu udara juga untuk hidup. Subhanallah, subhanallah. Jadi ikan yang ada tulang dalam badan dia kuat mengelapar. Ikan parang, saya tak pernah mengenai laut, tapi kawan cakap ikan parang pun dia lasak juga. Bila dia kono tu dia dia lambung, kadang boleh putus tali. Dalam tulang dia ada daging, dalam daging dia ada tulang, dia kuat mengelapar. Sebarau, menyembah. Tapi ikan semilang dia relax macam ni. Dia tulangnya kurang, makan pun senang, sisik pun tak payah buang. Ikan yang paling senang siang dalam dunia bagi saya lah ikan semilang. Potong muncung, mali leher, tarik insang, belah perut, selesai. Rajin sikit, buang sirip bawah tu. Kalau tak rajin, tarik salai. Tak ada kan? Tarik salai, tarik gulai. Jadi dia duduk tepi sungai berdua berzikir.
Kau tengok air ni dia tak naik ke atas. Sungai ni semua mengilir. Subhanallah, air ni taat betul pada Allah. Dia bercakap tapi dalam bentuk zikir. Itu tak apa, kata Nabi SAW. Sebab apa? Sebab orang yang cakap selain daripada zikir, dia cakap merapu. Merapu, kau cuba bayang kalau ikan duyung timbul. Kau kan bayang cerita merapu dia buat kan? Ataupun macam-macam lah dia buat. Kalau boyo datang, kau nak cakap apa kat boyo dia tu? Kan, kau nak berani tak kau rasuk pergi boyo tu? Tepi sungai jangan cakap tuan, dari timbul dia. Kalau ada orang cakap macam ni, jangan buat dia pergi mancing. Banyak usaha ni tu. Bukan kita percaya kat boyo, tapi perkataan dia tu kau betul lah bulat boyo tu lalu. Dah nampak? Jangan buat dah, ya. Dah tak konsentrate kita nak mancing lain tu. Jadi maknanya berzikir ni mengingati Allah. Jadi perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi dalam hidup kita ni semua boleh menjadi ibadah apabila kita sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah wa Rasul. Maknanya kita buat setiap satu tuan, ya. Kita tanggal baju kita baca doa bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Makna itu kita baca doa supaya syaitan tak melihat aurat kita. Kita nak pakai baju, kita ingat doa pakai baju. Kita nak bersikat, kita ingat Nabi, sebab Nabi itu bersikat bersisih, itu sunnah. Maknanya jadi dia ibadah. Dan pakai seluar duduk itu sunnah. Lagi pun melangkah keluar rumah berdoa itu semua sunnah. Jadi apabila kita lakukan, kita makan sunnah. Ya Allah, jadikanlah makan ini zat kekuatan untuk aku supaya dapat aku melakukan ibadah. Ya Allah, aku pakai kasutnya, jadikanlah kasut ini baik kepadaku dan kebaikan bagi aku memakainya. Baca segala, naik kenderaan bismillah, baca doa. Maka segala yang kita buat itu bila kita sandar pada Allah SWT menjadi ibadah. Termasuk duduk dalam masjid, niat iktikaf. Takkan nak kena niat, niat lah. Kadang kita pun lupa, kita semayang, kita apa, jumpa kawan berberak, niat saja aku berniat iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Macam tu tuan, ya. Jangan nanti kita ingat kita masuk masjid dah automatik dapat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Orang tu yang tahu niat dia. Ada orang masuk masjid sebab rumah dia kunci tinggal. Allah kunci dari bawah pula balik pukul 10. Halang-halang pergi masjid dulu dah. Duduk masjid, rumah tak boleh masuk. Jadi mana datang niat iktikaf kan? Ada orang kena halau orang rumah kan? Mokak dia. PKP pun tak tahu nak duduk rumah, pergi duduk masjid tu dah. Pergi dah. Contoh kan, contoh itu mengerikan. KP besok perintah kawalan pergerakan tu nak kena kawal dan ya, kalau tak dikawal nanti kita tak mana kita pergi dalam hutan payo semua habis kita dah. Jadi bila ada perintah tu kita taat. Jadi hikmah dia tentang PKP ni bahawa manusia ni sebenarnya dia boleh melakukan ketaatan. Dia boleh percaya, dia boleh beriman dengan satu. Iman tu percaya, mengikut, patuh. Jadi tak ada alasan dia tidak boleh beriman dengan Allah SWT. Beriman dengan segala rukun iman yang diwajibkan ke atas mereka. Kalau perintah manusia setakat dondo tu dia boleh patuh, apalagi perintah Allah Ta'ala yang menjanjikan syurga dan neraka itu, kan? Jadi tidak ada alasan tuan-tuan, ya. Semua manusia. Kita cerita ni macam cerita kartun, tapi mustahil tak malaikat cakap kau hidup tahun 2020 kan. Kau ingat tak zaman tu ada PKP? Ingat tak? Masa tu kau tak keluar rumah 2 minggu, kau 10 batu keliling kau main. Ingat? Kenapa kau tak, sebelum tu kau tak nak pergi masjid? Apalah kau tak nak bila azan dengar kau tak nak pergi surau? Apalah bila ada ceramah kau tak nak pergi dengar? Apalah bila kau ada lapang kau tak nak bersyukuran? Tak naklah kau patuh. Apa yang menyebabkan kau tak nak patuh? Apa nak jawab? Diam. Tapi kau nak pergi. Itulah, tak payah nak jawab. Tuan ada sekali jumpa Tuan Guru Syekh Nuruddin di Gombau lah, kawasan Gombau. Ada satu kedai makan orang ramai. Kata Syekh Nuruddin, saya ingatkan kenduri kahwin dah. Rupanya orang pergi makan. Kata dia mondong, dia tunduk. Macam mana nak jawab nanti kalau kita boleh jauh-jauh pergi cari makan, tapi surau masjid yang dekat kita tak boleh nak datang? Kita nak jawab apa dengan Allah Ta'ala? Nampak tuan? Murabbi, Syekh, mursyid, orang alim, dia punya fikir ke situ. Kita tak mana terfikir yang tu. Kita pergi makan entah mana hulu, naik motor ramai berjam-jam, mensajid 5 jengkal nanya lekoh. Macam mana kita nak jawab? Siap ada jawapan dan ya, tulis kan. Sebelum tidur hafalan. Mana nak takut mati tengah tidur tu, dapatlah nak jawab. Boleh ke macam tu? Tak boleh, ya.
Baik, kita baca keterangan. Ketandusan jiwa pada hari ini adalah satu penyakit yang sangat ketara sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Ketandusan jiwa ni tuan-tuan, kemurniaan jiwa, maknanya jiwa yang murni, hati yang tulus ikhlas, yang bersih, susah nak cari. Banyak orang yang bersusah hati, gelisah dan tidak merasakan ketenangan fikiran dalam kehidupan, walaupun ia telah memiliki segala kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi moden pada hari ini. Bahkan ratusan ribu wang telah dimilikinya, namun kepuasan hidup masih belum lagi dapat dirasainya. Betul kan? Kita semua ada apa nak main potik je, kan? Motor pun tak payah tendang dah, picit dah, hidup. Bila bateri habis baru start. Tu pun orang tolong start, sendiri pun tak boleh nak start, apa kono tak tahu. Tak ada kemampuan kita ni, begitu lemah sekali kita. Walaupun kecanggihan tu di sekeliling kita, hati kita tak tenang, kita tak ada masa. Sepatut bila keadaan semakin canggih, kita ada semakin banyak masa. Orang dulu tak ada masa, dia kena picit kayu, dia kena hidup dengan api. Kalau kayu basah musim hujan, macam mana nak masak, anak-anak ramai, dia ambil masa. Tapi orang dulu penuh surau masjid, cukup time dia sembahyang, cukup time dia sembahyang. Orang dulu yang kita bayar zaman wan datuk ayah kita dulu, setengah jam sebelum masuk waktu ni semua siap dah. Dan kau orang perempuan bersurai dan nak maghrib tu. Ada juga duduk belenggu sambil meraut lidi kelapa. Kan? Cerita pasal surau. Bila nak buat maulub sebut dah. Maulidur Rasul sekarang. Dulu maulub dah. Minggu depan rasa dah kan. Ayam dah yang besar dah. Dia mikir tu nak pergi surau, ya ada program surau. Cukup setengah jam sebelum masuk tu bersurai. Semua balik. Budak-budak pun tak ada bercempuru, berkeliang kat luar. Sekarang tak ada. Sekarang surau canggih, apa canggih, semua kenderaan berdongung. Payah kita nak sampai. Kenapa tu? Tu kita muhasabah lah. Muhasabah diri. Kita pun sama. Termasuk yang bercakap. Tak ada apa benda nak dirisau orang kan. Tokan dia jalan. Semua main tokan, air pun main tokan. Nak sejuk, nak panas, mari nak kena jorang, pakai teropong tiup. Kan? Membum dia pergi sembah habis koneng sebal. Malam hidup pelita. Minyak tanah pula dah habis. Satu pelita tu kongsilah ramai, buah untuk tengah rumah. Kan? Pukul 9.30 dah tidur. Pelita dah habis bateri. Dah habis minyak, padam, kilemu kecil. Ambil tangan buat nak gambar kupu-kupu, gambar macam-macam lah, marin, bahagia hidup. Lampu tak ada. Sekarang lampu bersindang, aircon, budak-budak tak nak semayang, berjorit dan suruh semayang, berkopung macam nak masuk kambing dalam kandang, nak suruh semayang. Seorang lagi ke dapur, seorang lagi sini kopung. Langkit takbir, kita tengok comel semayang kat tempat comel kan, PKP ni semayang kat rumah, nampak dia dah lari dah. Kita pun pernah masang. Macam tu lah kaya. Tak sekarang, tak dulu. Tak ada dah. Itulah dah dihadap kan. Jadi kepuasan ini semua disebabkan dari hati yang keras, jiwa yang tandus dan mata yang tidak pernah menangis kerana takut pada Allah Ta'ala. Maknanya mata yang menangis kerana takut Allah ni kena hadir, datang daripada mana tuan? Daripada hati yang tulus murni. Hati keras dengan hati kering ni sama tuan. Sayyidina Umar ni dia gagah tuan. Dia garang. Kita panggil hati keras ke hati kering? Hati kering. Pandai yang si baik. Hati kering ni dia, hati keras lain, koreng hati. Hati koreng ni dia berani maksudnya. Sayyidina Umar dia tak ada takut. Dia masuk Islam tu dia iklan, aku dah masuk Islam dah. Aku nak berhijrah ke Madinah. Semua dia iklan dah. Siapa yang nak bini menjadi balu, anak menjadi yatim, tunggulah belakang bukit tu. Dekat Kaabah dia cakap menggigil Arab Mekah. Jangan main dia pun jalan. Hati kering tapi menangis selalu. Bila tengok Amirul Mukminin datang naik unta, terajun dia sebab gah rasa naik unta. Kita naik kereta. Apalah orang target dengan kereta ni dah golap upaya turun dan comel. Kereta canggih 1.8 juta. Kan? Surau masjid tak nampak. Kereta dia pun bercakap itu, bos masjid dah. Kita tak terang. Lagi apa Sayyidina Umar dalam kisah. Sayyidina Umar masuk rumah Nabi SAW, kelihatan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Umar duduk terus nangis.
Nabi tanya, ya Umar, kenapa kau menangis? Aku rasa tak perlu tahu sebab ya Rasulullah. Aku tengok Rasulullah dengan Zainab akan menangis. Mesti ada sebab ni aku menangis semua. Maknanya hati yang lembut. Hati ni tuan adalah cahaya. Ya, hati itu tempat cahaya, iaitu agama itu cahaya, ilmu itu cahaya. Kalau dia keras, kalau dia gelap, cahaya tidak menembusi benda yang legap. Betul tak? Dia boleh melalui yang sinar, macam cermin kan, kita tembak lampu suluh, cahaya dia boleh keluar. Kalau dinding ni kita tembak tak boleh. Jadi hati yang keras ialah hati yang dah gelap. Apa penyebab itu? Pertama sekali Nabi cakap antara banyak cakap. Kemudian di keras hati ini pula adalah kerana banyak bercakap, kawan-kawan tidak ada faedahnya, tidak ada hubung dengan Allah Ta'ala. Bercakap merapu-rapu, tak ada hubung dengan Allah Ta'ala, tidak ada hubung dengan agama, tidak ada hubung dengan kelangsungan hidup manusia dengan pencipta, tak ada. Dia cerita merapu dunia saja. Oleh itu bagi orang beriman naklah selalu menggunakan lidahnya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala atau bercakap perkara-perkara yang ada hubungannya dengan maslahat agama yang dapat memberikan faedah dalam meningkatkan ketakwaan, atau paling kurang bercakap perkara keduniaan yang dijadikan wasilah ataupun alat yang dapat membantunya untuk menambah apa jua jenis ketaatan yang akan dicatatkan dalam suratan amal kebaikan pada hari kiamat nanti. Atau kalau tidak mampu juga berbuat demikian, maka hendaklah ia berdiam sahaja, jangan banyak bercakap-cakap. Dia cerita ni tuan, yang banyak cerita yang buang masa, buang karen, tak meletakkan. Cerita zaman muda-muda. Hati-hati tuan, kita kadang saudara bercerita kan, cerita zaman kanak-kanak. Zaman kanak-kanak tu cerita tak ada undang-undang, mandi sungai telanjang. Dah tua ni pun tak perlu pun nak cerita. Tapi cerita budak-budak tu, dia zaman tu dia fikir dia tanggal baju letak dalam samak, boom, terjun. Lepas tu dia naik remaja, dia rempit nombor motor. Lepas tu dia naik dewasa sikit. Cerita ni pertama sekali banyak pembohongan, dia banyak tekuk tambah. Yang kedua, dia khawatir cerita zaman tu, kita zaman lara, cerita maksiat. Jangan dedahkan kemaksiatan kita pada orang. Zaman saya belajar dulu dengan almarhum Datuk Haji Hashim Yahya, bekas mufti wilayah. Dia cakap ialah melalui kitab lah, melalui hadis ayat. Jangan kita membongkar maksiat kita walaupun dah lama. Kerana apa? Kerana kalau Allah bagi kita pengampunan, lalu kita masuk syurga, orang yang mendengar pengakuan maksiat kita tu akan mendakwah, ya Allah, dia dulu pernah bunuh orang, kenapa dia lepas? Ya Allah, dia dulu berzina, minum arak, mana tahu? Dia cerita dulu. Dah satu hal pula kita nak kena reverse ke belakang balik. Ni tuan-tuan, ya. Habis yang orang cerita-cerita itu sebagai iktibar. Dulu banyak orang yang bekas penagih dadah, pengidap HIV, semua bagi motivasi. Tidak bercerita bahawa apa yang dia lalui dulu, sekarang ni dia menanggung dia punya akibat. Jadi orang-orang yang ada sekarang ataupun adik-adik ni, janganlah contohi dia. Itu contoh dia, kan? Dia berkongsi, tapi berbangga dengan maksiat itu tak boleh. Oh, aku dulu, jangan ceritalah. Mana aku punya awet ni, aku minum setakat 2-3 gelas ni tak ada hal. Jangan, ya, simpan. Jangan kita kata malam buat maksiat, siang berbangga dengan maksiat lakukan. Jangan. Sebab apa? Orang tu akan beri persaksian nanti. Ya Allah, dia cerita dulu dia bukan main jahat, bila pula dia selamat ni? Jangan panggil. Jadi jangan diam. Dan jadi kurangkan bercakap, banyakkan berzikir. Berzikir macam mana? Mengaji, berdoa, baca Quran, atau bercakap yang baik-baik. Sahabat, anda ada dapat satu, ya, berkenaan dengan ayatul kursi. Contoh, bacalah ayat kursi waktu pagi, insya-Allah diselamatkan dari gangguan jin dan syaitan sehingga petang. Dibaca petang, diselamatkan sehingga pagi. Bacalah sebelum tidur, tidak adalah gangguan jin ketika kita tengah tidur. Dan dibacalah, Nabi cakap, selepas solat fardu. Jarak di antara orang tu dengan syurga hanyalah kematian. Kan elok cerita ayat kursi. Qul huwallahu ahad pun baca. Orang yang baca Qul huwallahu ahad ayat surah Al-Ikhlas ini, kalau ketika dia sakit, lepas dia meninggal, jasad tidak akan dimakan oleh tanah.
baca 3 kali bersama dengan sekali khatam Quran, sekali baca 1/3 Quran. Macam tu. Menanam ni elok, sahabat, tanamlah pokok banyak. Nabi cakap, ma min muslim yazra'u zar'ana wa yaghrisu gharsan fa ya'kulu min turun aw insan aw bahimatun illa kana lahu bi sadaqah. Mana-mana orang Islam menanam pokok dengan niat dia nak bersedekah, dia makan burung, manusia ataupun binatang 4 kaki, maka baginya pahala sedekah. Tanam pokok, niatkan bersedekah. Lagi apa? Macam tu. Kalau tidak, diam. Nabi cakap orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia akan berkata perkara yang baik, au yasmut, ataupun dia diam. Tak perlu nak bercakap. Kalau kita kena marah pun tak perlu nak bercakap. Diam. Afsyus salam. Tebarkanlah kesejahteraan, kebaikan. Batu masuk rumah, bagi salam. Bila bagi salam, kesejahteraan ada dalam rumah. Kalau kita balik lambat, bagi salam, Assalamualaikum. Orang rumah kita diam, bagi salam, Assalamualaikum. Bagi 3-4 kali, lama senyum lah. Ya, itu kesejahteraan. Cuba buat. Assalamualaikum. Dia dah marah-marah pun jangan jawab, diam. Habis dia tu, Assalamualaikum. Tak nak kena sampuk je, tapi bagi salam lah dia. Jin apa lah nyampuk ni, tercontoh kan. Ya, tebarkanlah kesejahteraan, kebaikan. Kenyataan selalu ternampak di hadapan mata kita ialah wujud orang yang banyak membuang waktu bercakap-cakap perkara yang tidak berfaedah. Bahkan ada yang berani bercakap perkara yang bertentangan dengan hukum syarak, dan berani bercakap sambil merendah-rendahkan ajaran agama. Ini banyak senda gurau agama ni tuan. Jangan kita buat dan jangan kita like. Ni banyak orang buat ni. Banyak. Ada yang nak baca Al-Quran, Corona, wa ma adraka ma, jangan tuan. Ini ayat Quran, kita tahu ayat Quran memang dia tak berniat, tapi jangan kita skip je. Ya, tak payah kita nak tambah, nak tolak. Jadi semua perkara-perkara yang seakan-akan mempermainkan agama sebenarnya. Kita jangan main, takut lagi akidah, gugur akidah kita nanti. Dia perkara-perkara nampak kecil yang begini, termasuklah kalau dia cakap, kau jangan nyanyi, hujan lagi kan. Itu tak boleh. Dulu kita tak tahu, tak apa. Lepas kita dah tahu, jangan. Itu menyebabkan berlakunya kerosakan pada akidah. Tidak ada kena-mengena orang menyanyi dengan hari hujan. Hujan itu kuasa Allah SWT. Ya. Sebab tu ulama cakap, banyak benda yang kita dalam hidup ni kadang kita buat gurau senda, kita ingat tak ada apa-apa, tapi sebenarnya ia membawa kesan yang sangat besar. Sebab tu orang alim kita tengok dia diam. Dia nak cakap pun kan kita tak boleh terima apa yang dia nak cakap, tapi dia tak cakap kan hati dia rasa macam nak bercakap. Jadi kalau kita besok, kalau kita jumpa tunggu, kita pun tak banyak cakap, kita diam. Itu dia punya karamah dia, menjadikan kita pun tak banyak bercakap. Bila ditanya baru kita jawab, itu pun tergigil kan. Cuba caman kau ada masa-masa Syekh Nuruddin, Syekh masa-masa kan, kita pun diam dengar apa dia cakap. Tak, ini kita bercakap lah. Ya, nampak tu kehebatan dia. Dan berani bercakap sambil merendahkan ajaran agama yang boleh menyebabkan kefasikan dan terkadang boleh menyebabkan kekufuran. Hati yang keras adalah hati yang tidak mudah menerima nasihat daripada orang lain. Orang yang ada keras hati tuan, dia ada sifat sombong dalam diri dia. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan memperlekehkan, meremehkan orang lain. Itu maksud sombong. Nabi cakap, barang siapa yang ada sombong wala mustazarah dalam hatinya, dia tidak akan masuk syurga. Kalau ditegur, ia selalu angkuh dan menunjukkan rasa besar diri, takabur itu. Pantang ditegur dan tidak mahu menerima kebenaran dibawa oleh orang lain. Tak nak terima, sebab apa? Hati dah koreh, cahaya tidak boleh masuk. Ya, hati yang koreh ni termasuk orang yang derhaka pada kedua ibu bapa, memutuskan silaturahim, makan barang-barang yang haram, banyak bercakap. Kata Imam Syafi'i merujuk pada hadis, perkara-perkara yang boleh mematikan hati itu, kasratul kalam, kasratul ta'am, kasratul niam. Banyak makan, banyak cakap, banyak tidur. Ini perkara boleh mematikan hati. Dia dah makan banyak, lepas itu dia bercakap, perut dah kenyang, lepas itu mata mengantuk, dia pun tidur. Amal selalu. Dan orang yang meninggalkan majlis ilmu dalam tempoh masa lebih 3 hari pun boleh mati hati dia. Slow golap hati dia, lemuk hati jadi koreh. Tentuan dia alhamdulillah lah. Memang setiap hari ada orang pergi majlis ilmu kan, menghidupkan hati. Hati yang keras senantiasa mendorong untuk membuat maksiat dan kejahatan dan merasa berat untuk berzikir atau membaca Al-Quran.
Kadang tuan kita tengok orang yang buka aurat, bukan kita nak khabar kita baik, tapi macam mana lah tergamaknya abang ni buka aurat pakai seluar pendek. Kadang-kadang kita terfikir, tergamaknya dia membuka aurat, kita ni tak baik, tapi kita masihlah tahu nak tutup aurat kan. Ni orang yang sengaja buka aurat ni, kita tak berani cakap hati dia dah koreh ataupun hati dia dah hitam, tapi tergamak ni tuan, umur dah cukup, muka handsome, duit banyak, penampilan canggih, tak tutup aurat. Baik lelaki mahupun perempuan, apa perasaan? Buat dia tengah buat motor besar yang 800,000 tu dengan tak tutup aurat, mati. Macam mana malaikat tu nak catat? Pakaian seluar pendek. Macam mana tuan? Kita ni bukan baik, tapi kita konon jadi baik, ya. Tak ada siapa boleh cakap saya ni baik, dalam ramai ni saya paling baik. Tak boleh. Kalau dia cakap macam tu, dia dah berasa. Sebab dia ada wujud, rasa diri baik. Apalagi kalau dia takabur. Ini orang yang terkena penyakit gurur, tipu daya, tertipu dengan apa yang dia ada. Dia tertipu, dia cakap dia baik, dia banyak ibadah, dia pun salah. Tapi kita tengok orang, kita doa tuan, ya, tergamak dia macam ni, kesian kan, kita doakan. Malas untuk berzikir dan baca Quran, dan malas untuk melaksanakan segala jenis ibadah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kalau masuk waktu semayang, ia merasa terbebani dengan ibadah semayang itu, bukan merasa beruntung kerana berkesempatan untuk sekali lagi berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ni PKP macam mana tuan? Semayang tak boleh lebih 5 orang. Tunggu jawab kamu. Masa buka masjid tak nak datang. Bila tak bagi datang, dia pun tulis Yahudi, Nasrani, Majusi, segala-gala, lambu, kambing, rimau, apa yang lebih dia bodoh orang. Masa buka, batang hidung tak nampak, disabat. Siapa yang ada web post macam tu, tengok nama dalam buku tu. Sekarang senang kan, buku dah ada. Kita buku malaikat kita tak nampak yang malaikat tulis wa wajadu ma'amilu hadira, kan kita tak nampak Quran sebut buku tu dia tulis apa. Tapi buku kayak ni ada, cek nama, tengok siapa yang post ni, tengok nama yang ada, tak ada tangkap dia, sobat dah. Kau ni cakap lebih kan. Ya, bila mas dengar azan, uish, opek betul, baru sembahyang asar dan maghrib. Tu dia rasa terbeban lah tu. Tapi kalau dia gembira, belum azan ke dia dah ada kat belakang Bilal. Maknanya dia gembira. Tu dah. Ya, sebab apa orang munafik tu dia pergi sembahyang. Tapi lah mati dia tu, aduh ya, lambik pula tu kan. Saja nak menunjuk pergi sembahyang ni. Dia bawah sekali dalam mereka. Bukan merasa beruntung kerana berkesempatan untuk sekali lagi berhadapan Allah Ta'ala. Dan kalau sudah sembahyang pun, maka kadang-kadang badannya saja yang sembahyang, sedangkan hatinya pergi merayau ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, kan? Walaupun PKP, badannya sembahyang, kepala merayau, ya. Tapi kalau mau melihat satu pertunjukan yang melalaikan daripada mengingati Allah Ta'ala, hatinya selalu termari ke sana. Kalau konsert, kalau pertunjukan silap mata pun dia riang lah. Sebab itu nafsu, ya, nafsu. Kucing pun pandai tengok TV. Buka cerita kucing, sini ada tengok kucing saya kat rumah. Buka cerita kucing belaga daripada dalam telefon. Dia terlampau khusyuk. Sekali kucing tertawa kampung, terperanjat. Memang dia feel betul lah kan? Dalam dia kucing pun pandai tengok TV, tengok video kan? Memang itu naluri kebinatangan. Maknanya naluri kebinatangan tu, manusia tu kalau kita belajar mantik tu, al-insan hayawanun natiq. Manusia itu ialah haiwan yang pandai berkata-kata. Itu tafsir. Maknanya kita sifat gembira kita memang ada kan? Tapi nafsu tu perlu ditundukkan. Tak boleh ikut, kita kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mau melihat satu pertunjukan, memang dia suka daripada mengingati Allah Ta'ala. Dia sanggup berusaha payah untuk sampai ke sana dan merasa ringan, walaupun dia terpaksa untuk mengorbankan apa jua yang diperlukan, asal sahaja maksud di hati dapat tercapai. So nak derma, buat kapet seorang, bagi dah 500, kau ni minta tetap pula aku. Suka hatilah berapa nak bagi RM50. Alhamdulillah lah bagi juga. Tapi kalau dia buat kereta aksesori, berapa? 1,850, kurang lah sikit, 1,800 lah, cincai lah. Laju dia keluar duit kan, dia keluar kad, pakai wave ke apa, semua boleh tu, asalkan dah cantik lah. 1,800 dengan 500 dah turun 50 surau. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu nafsu kita cakap. Sekarang kita tak ingat. Sebab tu
Zikir tuan, mengingati Allah, mengingatkan adalah memberi manfaat. Kadang kita lupa, termasuk saya pun kadang lupa. Rabur duit nak masuk, 50, mana duit RM5? Masuk cari RM5, tukar. Kan? Yalah, kadang keperluan minyak tak ada orang jalan kaki juga. Sudah kan? Tapi hari lain ganti balik. Hari dah banyak duit tu, ambil duit 50 yang kita dah masukkan tadi. Malu Allah Ta'ala tadi masukkan. Minta ampun Allah Ta'ala tu. Ya Allah, ampunkanlah aku kita. Masukkan duit 50. Jangan membuat lupa. Sebab kita ni dengan Allah Ta'ala kita buat lupa. Tak payah cuba tanya berapa hari kita tinggal dalam puasa, takkan kita ingat lah. Sampai mati pun tak ingat. Padahal banyak. Tapi berapa kali Malaysia menang Piala Dunia, ingat tak? Ingat kan? Berapa kali? Ha? Mana tahulah tu. Kan? Contoh. Kau orang main bola, apalah ustaz ni cerita. Tak, ni contoh ya. Jangan marah. Maknanya kita ingat, kita alert benda tu. Berapa tahun sekali Piala Dunia, berapa tahun sekali Piala Thomas, semua kita ingat. Semua kita sebab kita suka benda tu. Tapi Maulidul Rasul bulan berapa kita dah mula comel. Janganlah tanya. Isra Mi'raj bulan berapa? Kan? Ingat, mana boleh tak ingat. Setiap tahun sambut. Tapi kita kadang terlupa. Tapi tak ada masalah sebab program tu terus dibuat di surau masjid. Setiap tahun sama ya. Untuk kita refresh. Jadi lebih baik. Bersedekah kita dah buat lebih banyak, lebih telus, lebih ikhlas, lebih kita tak menunjuk, lebih kita tak nak suka mengondem orang, lebih kita tak ada apa, kita lillahi ta'ala. Lebih kita sedih dengan ulama meninggal, lebih kita sedih dengan sahabat kita ditimpa bencana. Kan PKP ni macam-macam hal, kita doa tuan, tak payah kita buat spekulasi macam-macam. Kita muhasabah diri kita sendiri. Orang alim pun kono, orang alim pun meninggal, orang alim pun apa? Kerana apa? Kerana Nabi pun diuji, Nabi pun berdarah, Nabi pun patah gigi, Nabi pun ada demam sakit. Apa masalah kan? Jadi penerimaan tu kalau disandar kepada Allah SWT tak ada isu dah, tak ada berkeluh kesah. Ada duit pun dia gembira, tak ada duit pun dia gembira. Sebab apa? Sebab dia tak ada duit, badan dia sihat, dia tetap boleh sembahyang. Dan ada pula orang yang suka tak ada duit daripada berduit. Dulu masa dia ada 10 juta, sembahyang pun banyak miss. Sehari 2 waktu kadang. Pasal lang Kota Bang situ ini susah nak sembahyang lama. Travel kerja. Sekarang dah tinggal RM500 ini. Kat masjid duduk tu. Biasa macam tu dah. Kan dah pagar masjid surau, Quran, sejadah bila dah nak habis semua cari Quran, sejadah. Jangan ya. Masa kita sihat, kita dua yang sering dilupakan Nabi cakap 2 nikmat. Sihat wal firaq. Sihat masa lapang dua ni selalu orang lupa. Bila dah sakit baru dia ingat nak ibadah. Bila dia dah sempit baru nak ingat. Jangan ya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang hati disinari cahaya oleh Allah SWT dan mudah kita menerima segala kebaikan dalam agama, lalu kita dapat beramal dengannya. Mudah-mudahan menjadi bekalan kita selepas kita meninggalkan dunia yang fana ini. Cukup sekadar itu dulu tuan. Jadi kelas kita kalau dalam PKP maknanya tak ada lah kan. Biasa kalau PKP ni memang kelas-kelas apa kuliah semua dibekukan. Jadi syukur alhamdulillah ya, malam ni kita masih lagi dapat berhimpun tuan, diberi kesihatan ke lapangan dan upaya ya. Kadang kita sihat, kita lapang, tak ada upaya pula. Rasa malas nak pergi surau. Ustaz Abdul dah selalu jumpa dia. Kitab tak habis-habis dah bertahun dah. Lip-lip kitab tu, bukalah kitab dia. Contoh upaya hilang. Ngantuk, tertidur, isyak pun tak sembahyang. Kalau nak bangun tengah malam, isyak dengan tahajud. Tersadar aku 6.30 pagi. Isyak pun dah bubuh. Subuh pun tak payah jemaah. Itu semua kita kena muhasabah. Kita kena sedih dengan perkara-perkara yang demikian. Tak boleh kita cakap Allah dah tertidur nak buat macam mana. Kita tidur dah masuk waktu isyak. Niat kita tu bagus, tapi usaha kita tu kita tak payah nak tentukan kalau tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Adakah apa-apa yang nak ditambah, dibetulkan atau yang kurang jelas? Kalau boleh saya jawab, tak ada kita tangguhkan. Ya. Boleh. Okey, abang tanya kalau sujud sejadah kita tak baca surah sejadah. Baca surah lain ada berapa? 13 kan surah sejadah. Kalau tak silap salah dalam Quran. Boleh tak? Boleh.
Tapi kebiasaan orang baca surah Sajadah kan. Surah Sajadah ni nama dia surah As-Sajdah lah. Sebab ada ayat sujud sejadah dalam tu. Kharu sujadah kan. Jadi ayat-ayat lain pun ada. Ada separuh juga kalau di Mekah dia jumpa ayat sejadah, dia walaupun sembahyang Isyak dia sujud. Jadi yang disunatkan sujud sejadah pada hari pagi Jumaat, kenapa? Kerana solat subuh adalah solat yang terhebat dalam sepanjang hari. Ya, dalam semua hari itu solat subuh. Nabi cakap barang siapa yang tahu kelebihan azan dan solat jemaah, mereka akan datang mendapatkannya walaupun dengan cara undian. Undi, oh awak tak dapat solat jemaah, pergi balik, dah penuh. Kemudian barang siapa yang tahu akan kelebihan solat isyak dan subuh berjemaah, mereka akan datang mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak, buat susah payah. Jadi solat yang besar ujiannya solat subuh, sebab waktu tu kita tidur. Jadi yang termulia dia ialah sembahyang subuh dalam sepanjang hari. Dalam sepanjang minggu pula, sujud yang termulia ialah sujud pada solat subuh hari Jumaat. Sebab Jumaat itu penghulu sekali hari, maka itulah sebab disunatkan sujud sejadah. Tapi bukan wajib, sunat sahaja. Ya, boleh baca Iqra' ni tadi sampai dah sujud, bangun bacalah surah lain lah. Sebab itu bukannya rakaat sujud. Dia macam ni. Dulu kalau kita tarawih, kadang-kadang imam yang baca tarawih tu, dia ada baca surah sejadah, dia sujud juga. Dia sujud tilawah, maknanya dalam kita baca Quran yang tadi jumpa. Kalau dalam keadaan kita tak nak sujud, boleh digantikan dengan subhanallah, tasbih ya 4 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi kalau jumpa ayat sejadah tu, dia cakap batal, saya belum jumpa lah macam tu. Maknanya dia kena surah sejadah saja, pun tak ada sebab baca surah sejadah tu pun sunat. Dia bukan termasuk dalam sujud. Itu maknanya jadi kalau surah lain batal dia cakap. Tak ada. Ada kalau di Mekah sendiri pun tak baca surah sejadah pagi Jumaat, dia baca surah biasa dan tak ada sujud sejadah kan. Dan ada juga yang baca walaupun bukan sembahyang subuh, kalau jumpa surah sejadah, imam sujud, makmum pun ikut, ada juga. Jadi belum pula saya dengar kalau selain daripada surah sejadah batal salat. Tapi tak apalah, kita sama-sama rujuklah ya. Kita sama-sama tengok. Kalau ada yang macam tu, sebab saya pernah ikut dulu ada imam yang baca surah Iqra' tu, kemudian dia sujud kan, sampai ayat sejadah dia sujudlah. Sebab surah ni dia tak ada ketentuan, yang wajib dia Fatihah saja. Dan sujud tilawah ni pula disunatkan sujud sebab membaca Quran ya, di dalam atau di luar salat. Jadi saya belum jumpa lah cakap batal lagi ya. Dan bacaan dia punya sujud pun beza, sajada wajhiha lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan sujud sejadah. Dan sujud sejadah ni dia tidak ada takbir Allahu Akbar, tak ada. Dia tidak ada duduk istirahat pun tak ada. Imam baca ayat sejadah kan, kharu sejadah sejadah baca, imam terus sujud, dia tak ada takbir Allahu Akbar, sujud tak ada, terus sujud. Habis dia baca bacaan sujud sejadah tadi, terus bangun, tak ada duduk istirahat, duduk kejap bangun, tak ada. Daripada sujud terus dia bangun. Itu kaedah dia sujud sejadah ya. Yang tu tak apalah, kita sama-sama cari, insya-Allah panjang umur, nanti kita pertemuan akan datang kita tengok ya. Baik, lain
Kalau tak ada kita berhentilah sekadar itu dulu tuan. Jadi dah kita sama-sama berdoa lah, semoga Allah SWT memberi kepada kita kekuatan untuk beribadah, kefahaman dalam agama. Ya, dalam agama ni kena ada faham dia kan. Ya, soalan tadi baguslah tu. Jadi kita sama-sama cek, ya. Kita sama cek. Jadi sebab banyak benda kadang kita dalam bab fiqh ni dia ada banyak kaedah yang kadang kita pun tak perasan, terlepas pandang dan sebagainya, ya. Jadi hari demi hari sama kita meningkatkan ilmu dan kita beramal dengan ilmu yang kita dapat. Jangan kita tak beramal, sebab apa? Ilmu yang tak diamal kata Nabi semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Kalau tak ada, saya minta ampun, minta maaf atas segala kesilapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf. Dan sama-samalah kita berdoa agar pandemik ni, wabak ni segera berakhir, ya. Daripada dunia ini Allah Ta'ala angkatkan makhluknya yang boleh mendatangkan mudarat pada manusia jadi, dan kembalilah kita hidup seperti biasa. Sebab apa keadaan ni ada terlalu banyak persepsi lah, ya. Kita pun kadang-kadang boleh jadi keliru apa yang perlu dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Tapi yang paling mustahak, hari demi hari persiapan kita ni, tak semesti ada wabak penyakit ke tak ada apa. Hari-hari kita orang mempersiapkan diri, sebab kematian dia tak tentu, ya. Ada orang sakit, ada orang tak sakit, ada orang muda, ada orang tua, ada orang macam-macam. Jadi hari demi hari kita siapkan untuk diri kita sendiri, untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ta'ala berilah kasihan, kasih sayang dan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat ala ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jalali minkal jad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.